Hai, salam semua. Kali ni Mak nak kongsi dua lagi menu yang sesuai untuk iftar ataupun bersahur, iaitu daging goreng kunyit dengan sambal campur-campur. Mula-mula kita masak daging goreng kunyit dulu ya. Kat sini kita perlukan daging. Daging ni Mak dah rebus terlebih dulu. Kemudian serbuk kunyit dengan garam. Garam ni secukup rasalah untuk daging tu. Yang ni bawang besar yang kita hiris bulat tapi tak bulat sangat pula. Ni paste bawang putih dengan halia. Kemudian cili padi untuk versi yang pedas nanti. Sebab Mak masak dua, ada yang pedas, ada yang tak pedas. Okey, sebelum tu daging tu tadi Mak rebus dulu kan dengan paste bawang putih dengan halia untuk hilangkan hanyir dia. Lepas tu Mak bilas lagi tau. Kemudian campurkan dengan serbuk kunyit dengan garam. Garam tu agak-agak lah, jangan masin sangat, dan kita gaul lah dengan tangan yang bersih tau. Kita gaul lah rata-rata macam ni. Kan? Okey, kemudian kita panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng daging tadi. Daging ni walaupun kita dah rebus empuk, tapi kita tetap kena goreng untuk dapatkan rasa yang lebih wangi dan sedap. Kalau tak nak rebus dulu pun boleh juga. Just gaul kunyit pada daging mentah, kemudian goreng. Tapi akan ambil masa lama sikit lah untuk empuk kan. Sebaik-baiknya guna daging jenis batang pinang lah, sebab dia tidak terlalu ambil masa yang panjang sangat untuk empuk. Tapi bagi Mak, tak kira apa jenis daging pun, Mak memang akan rebus dulu, buang air dia, dan baru Mak goreng. Sebab macam nanti, entahlah, Mak tak suka. Tapi benda-benda ni terpulanglah pada kesukaan masing-masing kan. Dua-dua cara pun tak jadi salah. Nampak bila dah macam ni, dah ada kesan macam caramelize kan. Daging tu dah wangi. Baru kita masukkan paste bawang putih dengan halia. Sukatan tu kita agak-agak lah banyak mana daging yang kita goreng tu kan. Masa ni wangi sangat bau dia. Paste ni kita tumis dengan daging ni sampai dia masak tau. Bawang putih dengan halia kalau dia bergabung, memang dia membangkitkan rasa sedap pada masakan. Pastikan api sederhana lah supaya daging tu tidak ikut garing kan. Lepas tu masukkan daun kari. Daun kari ni Mak frozen, sebab itu Mak tak keluarkan lebih awal, sebab nak jaga kesegaran dia kan. Kacau sampai naik bau. Lepas tu barulah kita masukkan sikit air, sikit je, tak sampai suku cawan pun. Tujuan dia sebab kat kuali tadi mesti ada kesan-kesan caramelize kan. So kita nak keluarkan kesan tu supaya dia mesra dengan daging yang kita goreng tadi. Ni air ni kita akan biarkan dia merenih supaya dia rasa sedap tu meresap pada daging tadi sampai air tadi kering tau. Air tadi kering dan tinggal daging dengan minyak tu semula. Masa dia masih basah ni, jangan lupalah kita masukkan garam, apa-apa perasa yang kita suka kan. Secukup rasa lah. Sebaik-baiknya janganlah sampai terlampau kering dan tidak juga terlampau berair kan. Dia sedap elok kalau dia pekat-pekat sikit kan, dia basah-basah sikit. Yang ni cara Mak lah. Macam ni kan. Dia masih ada air sikit-sikit. Baru kita masukkan bawang besar. Sepatutnya yang sesuai bawang Holland lah. Tapi sebab bawang Holland tak ada, dah habis. So
So mak guna bawang besar, boleh juga. Kalau tak ada bawang besar, nak letak bawang merah yang kecil tu pun boleh juga. Macam ni. Nampak tak? Dia tak terlampau kering kan? Dan tidak juga terlampau berair. Pekat-pekat, basah-basah, lembab-lembab macam ni. Baru sedap. Kemudian bolehlah kita hidang untuk keluarga. Yang ni mak masak dua jenis kan, satu pedas satu tak pedas. So yang ni mak angkat untuk yang tak pedas dululah, sebab anak mak ada yang suka pedas, ada tak suka pedas, kena layanlah dua-dua kan. Okey, yang ni versi tak pedas, sedap tau. Untuk versi yang pedas pula, mak masukkan irisan cili padi merah. Just masukkan je dekat baki daging yang ada dalam kuali ni. Kita kacau-kacau dengan api yang sederhana sampai cili padi tu masak. Senang je kan? Just asingkan yang pedas, kemudian yang baki tu kita letak cili. Dah dapat versi pedas dengan tak pedas. Bila anak-anak ada selera yang tak sama, mak-mak ni kenalah kreatif sikit supaya tidak tak banyak buang masa kan. Kita masak dalam masa yang sama, kita boleh penuhi kesukaan anak-anak. Betul tak? Siap dah. Yang ni versi pedas. Senang je kan? Okey. Inilah daging goreng kunyit. Yang ni yang versi tak pedas. Pada mak yang ni sesuai sangat dibuat juadah untuk bersahur lah. Kalau bagi kami bersahur lah, sebab waktu iftar biasa kami makan yang simple-simple je. Hanya waktu bersahur baru mak masak nasi. Makan yang sikit berat lah kan. Okey, lepas ni mak akan kongsi pula cara masak sambal campur. Okey, untuk sambal campur ni mak gunakan banyak sikit bawang besar, bawang putih, belacan sikit je. Belacan ni optional, tak nak pun tak apa. Dan cili padi. Daging ni mak ambil daripada daging rebus tadi sikit. Kemudian tempe. Ni terung. Ada terung sebiji dalam fridge. Dan ini pun baki-baki kacang panjang. Ni boleh dikatakan sambal sambal clearance stock. Sebab nak habiskan sayur-sayur kat fridge kan. Tapi walaupun campur-campur macam ni, dia boleh menghasilkan satu menu yang sedap tau. Okey, bawang ni kita iris-iris dululah macam biasa sebelum kita kisar. Kita kisar kasar, kalau boleh kisar kering tau. Jangan yang dengan air kan. Yang ni terung ni sebenarnya itulah dah hujung-hujung hayat dia. So mak campur dah sekali kan, nak elakkan pembaziran. Tapi walaupun macam kita campur-campur macam ni, dia tetap boleh menghasilkan satu lauk yang menyelerakan. Tak percaya? Cubalah. Kacang panjang ni kita potong tegak lah. Kalau nak potong serong pun boleh, tak ada masalah. Kemudian tempe ni kita potong cube. Alah, apa-apa bentuk pun boleh lah, janji tak terlampau menjolok tekak orang kata kan. Nak letak satu keping pun boleh, 2 keping pun boleh, terpulang. Kat sini mak ada 2 keping, mak habiskanlah semua. Biasanya masakan berat macam ni memang mak makan untuk waktu sahur je lah. Sebab memang dah biasa berbuka dengan makanan yang ringan. Bukan sebab apa, cuma nak elakkan rasa letih.
memang pada setiap iftar kami boleh katakan no ice, no rice. Okey, mula-mula macam biasa kita panaskan minyak untuk menggoreng secukupnya. Kita goreng daging dulu. Daging ni kalau kita tak suka, kita boleh ganti dengan udang ataupun ikan bilis. Ataupun kalau kita tak nak ketiga-tiganya pun tak apa, sebab cili tadi dah ada belacan kan. Daging rebus ni kalau kita goreng, dia memang meletup-letup sikit, tapi tak apalah, sabar je lah kan. Okey, lepas daging kita goreng tempe pula. Hati-hati, jangan sampai terkena minyak panas tangan tu. Tempe ni tak payahlah sampai garing sangat, sekadar kuning macam ni, kekuningan macam ni, kita dah boleh angkat. Kemudian kita goreng kacang panjang pula. Goreng sekejap je, sekadar dia bertukar warna gelap sikit. Kalau nak ni kacang panjang ni, kalau tak nak goreng pun tak apa, tapi nanti cara dia lembik tak berapa sedap bila kita dah masuk dalam sambal kan. Okey, kemudian kita goreng terung pula. Terung ni pun goreng sekadar dia pejal je, tak perlu sampai lembut sangat. Kalau lembut sangat nanti dia hancur bila kita masukkan ke dalam sambal. Okey, sebab cili tadi banyak, so mak tambah minyak sikit lagi lah. Kemudian kita tumislah bahan-bahan yang kita dah kisar tadi. Tumis sampai dia garing dan masak. Garing tu bukanlah makna sampai cili tu rangup kan. Istilah garing tu makna dia sampai dia terbit minyak, masak kan. Kat sini mak tambah minyak goreng ayam sikit. Sebenarnya kalau untuk masak sambal yang macam ni ataupun masak beladia macam ni, dia lebih sedap kalau kita guna minyak bekas goreng ayam tau. Okey, bila dah garing tu, nampak garing kan? Kita masukkan air sikit. Sikit je, tak sampai suku cawan pun. Tujuan dia supaya bila kita masukkan garam, perasa, dia akan dapat larut dengan lebih sempurna lah dibandingkan kalau kita masukkan garam dalam minyak kan. Nanti rasa dia tak rata. Ada yang masin, ada tak masin. Betul tak? Jadi kita nak kena rajin kacau lah supaya tak hangus. Dan bila dah betul-betul nampak garing macam ni, baru masukkan gula. Kat sini mak masukkan molasses sekadar untuk seimbangkan rasa lah. Sebab cili ni pedas sangat, so biar dia seimbang rasa dia. Kacau-kacau selalu tau. Pastikan rasa dia cukup, seimbang rasa dia. Kemudian baru kita masukkan bahan-bahan yang kita goreng tadi. Lepas tu kita gaul-gaul lah. Kita kacau-kacau sampai semua bahan-bahan yang digoreng ni sebati dengan sambal. Nampak sedap kan? Tapi memang sedap. Walaupun hanya sekadar sayur-sayur campur daripada terbuang, tapi kalau kita olah dengan sebaiknya, dia tetap boleh menghasilkan makanan yang sedap. Okey, terima kasih kepada yang sudi menonton. Kalau boleh, janganlah lupa untuk like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Sampai kita jumpa lagi di lain resepi. Selamat mencuba. Assalamualaikum.